punya pergerakan dalam elektromagnetik. Okey, lepas tu kamu kena tahu satu gelombang ni. Gelombang ni kamu fikir cahaya yang datang daripada matahari tu. So cahaya yang kamu duk kena panas-panas tu, apa benda dia tu? Okey? Apa benda dia tu? So kita kena tahu. Rupanya cahaya yang kita nampak tu, dia adik-beradik daripada yang lain. Okey? Tapi apapun kita tengok dia sebagai, kita rujuk cahaya sebagai ciri-ciri elektromagnetik. Elektromagnetik, gelombang elektromagnetik wave ni macam satu family. Light ni salah satu adik-beradik dia. Dia orang 7 beradik. Family elektromagnetik ada 7 beradik. Cahaya adik-beradik yang keempat. Dia keempat, dia tengah-tengah. Okey? Jadi kamu tengok dia, kamu boleh tahu ciri-ciri dia. Yang pertama, dia gelombang melintang. Transverse wave. Sebab dia ada gelombang atas bawah, transverse wave. Nampak jelas dia transverse wave. Dia transverse wave macam tu. Okey? Yang kedua, dia merembat dengan kelajuan cahaya. Okey? Dia ni geng-geng, dia ni pemegang. Dia ni pemegang rekod. Gelombang elektromagnetik adalah pemegang rekod makhluk paling laju di alam semesta kita. The fastest things in our universe. Okay? Recognized by Earth people. Recognized by Earth people. The winner is light. Okay ya? Electromagnetic wave. Okay? Jadi cahaya dekat outer space, cahaya adalah orang yang paling laju. Yang tu yang dia orang iktiraf. Dengan kelajuan dia berapa? 3/10⁸ meter. 308 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Meter maksudnya 300 juta. 300 juta meter sesaat dia boleh pergi. Kalau tolak balik 3, dia 300 kilometer. 300,000 kilometer sesaat. Laju gila, laju macam cahaya, laju gila. Tahu kan laju cahaya, laju benar. 300,000 kilometer dalam sesaat. Okey? Kalau Penang ke Selangor baru 300 kilometer. Itu pun lengah pinggang. 300 kilometer. Dia sesaat ya 300,000 kilometer. Macam mana mereka tahu? Good soalan Untuk Syawal Syawal, macam mana dia orang kira benda-benda yang sangat mikro kan? Jadi apa yang dia orang boleh buat adalah cikgu pun tak sure sebenarnya. Nanti cikgu check balik macam mana dia orang check. Dia orang dia ada eksperimen dia. Eksperimen dia quite detail. It's good question untuk cikgu refresh balik. Okay? Minggu depan cikgu cerita balik. Cikgu pun interested sebenarnya. Dan pernah terfikir tapi tak ter-search lagi. Biasanya kita buat eksperimen, kita ada scientific method dia lah. Macam mana kita boleh tahu dia 300? Itu macam mana tak timbul lagi soalan macam mana kita tahu berat elektron, berat jisim lain kan, jisim atom. Soalan-soalan yang bagus untuk kamu lah. Cikgu huraikan kepada kamu. Macam mana kita boleh ukur benda yang kecil, macam mana kita boleh ukur benda jauh, macam mana galaksi kita boleh ukur. Galaksi sebelah kita galaksi Andromeda kan. Sebelah macam mana dia orang ukur boleh tahu 4.5 tahun cahaya jarak di antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti, Milky Way. Okay, good question tu TBH apa dia? IDK tu apa dia? Sudahlah, hari ni kuat chat ni. Okay, itu pengetahuan lah. To be honest, I don't know. Alright. Aduh. Betul juga we cheating lah kan. Thank you Nabil for your encryption.
Dia decrease balik. Alright. To be honest, I don't know. Alright. Okay. 4 perangai. Dia orang dapati, okay, itu kita letak tepi dulu. Macam mana dia orang ukur. Okay. Tapi dia orang tak tipu, insyaAllah. Dia orang tak tipu. Cuma dia beyond our knowledge. You tak pernah terjangkau rupanya boleh buat macam tu. Nanti cikgu cerita. Okay, menunjukkan sifat-sifat gelombang. 4 perangai gelombang dia ikut. Apa dia? Yang pertama pantulan. Reflection. Yang kedua apa dia? Pembiasan. Refraction. Yang ketiga apa dia? Pembelauan. Diffraction. Yang keempat interference. 4 perangai tu dia orang menunjukkan berperangai macam tu. Cahaya berperangai dengan 4 perangai ni. So sebab tu dia kategori sebagai gelombang. Dia ada isu, nanti masuk bab 6 dia ada isu berkaitan dengan cahaya ni. Dia ada trust issue sikit dengan kita. Okey. Okey, yang ketiga, yang keempat, dia tidak perlukan medium untuk travel lah. Tak perlu medium, dia tak macam bunyi. Bunyi kalau tak ada udara ataupun tak ada jisim di antara kedua telinga kita dengan mulut, kalau tak ada molekul di antara dia, tak boleh nak dengar. Itu bunyi. Bunyi perlukan medium. Tapi cahaya tak perlukan medium. Walaupun ruang tu sekosong-kosongnya, tak ada sesuatu zarah, dia orang boleh pass through. Okay? Dia orang boleh travel. Sebab tu cahaya dia orang boleh masuk mata kita. Okay? Sebab tu boleh masuk mata kita. Padahal kat luar tu, outer space kan tak ada molekul. Molekul hampir zero lah di antara ruang. Okey, soalan yang seterusnya adalah tidak bercas. Dia bukan cas positif, dia bukan cas negatif. Tidak terpesong dengan medan elektrik dan medan magnet. Maksudnya kalau dia masuk medan magnet, kamu ada plate. Kalau kamu buat kimia kan ada. Kamu buat plate positif, kamu buat plate negatif. Dia lalu tengah-tengah, dia tak terpesong pun. Sebab dia tak bercas. Sebab dia tak bercas, dia tak interested dengan positif ataupun dengan negatif. Itulah 6 ciri-ciri yang kamu kena hafal. Kena hafal lah sebab yang last ni kena hafal je. Macam mana Fatin tahu? Macam mana Fatin tahu ni? Tak belajar lagi radioaktif. Alright. Bagus Fatin lah, bagus. Okay. Now kita ada adik-beradik dia. Alpha, beta, alpha, beta, gamma. Fatin lah sebut ni alpha, beta, gamma. Okay. Dia ada adik-beradik yang cikgu cakap, dia panggil electromagnetic spectrum. Okay. Electromagnetic spectrum. Inilah adik-beradik dia yang sebenarnya. 5G is good. 5G is good. Okay. Currents be complaining. Oh, 5G is good. Current be complaining. Apa dia tu Arif? Cikgu tak dapat. Okay, tak apa. Okay, dia ada adik-beradik. Yang pertama gamma. Dia panggil gamma ray, sinar gamma. Yang kedua dia panggil X-ray. Yang kamu tengok X-ray tu kan. Yang kedua, yang ketiga UV light. Ni yang perempuan takut sangat pakai sunburn. Pakai makeup tebal-tebal, tak nak kena UV light. Yang ni lah UV light dia. Dia salah satu adik-beradik daripada elektromagnetik. Lepas tu kita ada cahaya nampak. Visible spectrum, cahaya nampak. Cahaya nampak ni adalah apa yang Tuhan bagi dekat kita. Tuhan bagi manusia, mata kita boleh tengok di antara julat ni saja. Dia panggil cahaya nampak. Kecil je manusia dibenarkan lihat. Beyond that, manusia tak boleh lihat. Okay, tapi kat sini colourful. The best thing is colourful kat sini. Walaupun sikit, tapi di situ adalah colourful.
IR, microwave, radio wave dengan long radio wave. Dia ni satu kategori sebenarnya, radio wave, sorry. Satu kategori ya. Satu kategori. Okey, lepas tu kamu kena hafal yang mana panjang gelombang, yang mana frekuensi dia panjang. Kamu kena hafal. So, yang paling tinggi frekuensi adalah gamma ray frekuensi. Frekuensi paling tinggi adalah gamma. Panjang gelombang yang paling panjang adalah radio. Okey, radio. Radio mempunyai panjang gelombang yang sangat panjang. Frekuensi yang paling tinggi adalah gamma ray. Frekuensi ni sentiasa disama erti ataupun disama maksud dengan E, iaitu energi. So, kalau kamu kena gamma ray, kamu jadi apa? Kalau dalam cerita Avenger, dia jadi Hulk. Okey? Siapa tengok cerita sini Avenger? Kan? Avenger salah silah dia adalah dia kena gamma, betul tak? Sinar gamma, gamma masuk dalam badan dia, gamma tak boleh keluar. Itu ceritalah. Dia punya saja markup, dia markup punya story. Sebenarnya tak ada siapa manusia pun yang boleh tahan gamma ray. Okey? Gamma ray sangat powerful, energi dia sangat-sangat kuat. Kalau kamu terdedah, kamu boleh rentung kering, kontang. Kamu kena dalam masa lama, kalau kamu kena, kamu akan kering kontang. Okey? Macam masuk dalam microwave. Okey? Macam tu. Kering kontang. So badan kita tak tahan. Okey, diikuti dengan X-ray. Diikuti dengan UV. So yang pertama susunan kena hafal. Okey, cuba tulis. Untuk hafal susunan, tulis. Cikgu bagi masa dalam 1 minit. Tulis ikut susunan yang pertama. Dan siapa yang paling panjang frekuensi, paling tinggi frekuensi. Dan siapa yang paling tinggi panjang gelombang. Yang tu dulu. Cikgu bagi masa dalam 1 minit. Okey, ambil masa dalam 1 minit untuk salin dan tahu siapa yang panjang gelombang dan siapa yang frekuensi paling tinggi. Okey, dah kah? Dah ke? Laju je cikgu cakap dah ke belum. Siapa dah tulis kat situ dah? Ha? Nabil dah, Fatin dah, terbaik. Nurin dah, alright. Dini dah, Atira dah, terbaik. Tulis je, sebab apa? Proses tulis adalah proses mengingat. Ariana pun dah, terbaik. Bila cikgu dah tulis. Sebab apa? Dia adalah proses mengingat. Maksudnya bila mengingat, cikgu tahu penting sangat. Okey, Tok Syawal, okey. Okey, kalau kamu tengok bila dia pecah kepada colourful ni, udah. Iman Okey, Fahmi, Arif, terbaik. Merah, yang ni red lah. Yang ni adalah ungu kan. Siapa hafal warna pelangi? Warna pelangi duduk kat sini semua. Okey, warna pelangi. So manusia dianugerahkan dengan 7 color. Color lain daripada itu semua adalah campuran daripada 7 color ni. Kali basic sebenarnya 3 je kan. Okey. So merah yang panjang. Merah panjang gelombang ni. Panjang gelombang yang lebih panjang. 700. Okey, last kali point yang cikgu nak kamu ingat adalah kegunaan dia. Inilah soalan dia. Tak ada dia formula elektromagnetik ni, satu kena ingat rupa dia. Tak boleh Arif, cikgu tak boleh. Okey, yang kedua tak boleh baca. Dia jadi apa dah itu? Tanda soal lah, petak lah.
Font lain lah kot okey, fokus. Hilang fokus je ke hari ni. Alright. Ini application dia. So, dalam electromagnetic wave, apa yang kamu kena tahu? Yang pertama, kamu kena tahu jenis gerakan dia. Dia rupa, fizikal dia macam mana? Fizikal dia ada electromagnetic field, electric field dengan magnetic field. Sebab tu dia panggil electromagnetic field. Gerakan pun cikgu dah tunjuk dalam video. Lepas tu 6 ciri-ciri dia. Lepas tu spektrum dia yang ada 7 beradik. Lepas tu kita belajar application daripada 7 beradik ni. Manusia guna untuk apa 7 beradik ni? Yang pertama, radio wave. Radio wave adalah paling panjang. Paling panjang gelombang. Dan dia juga adalah yang paling rendah frekuensi. Betul tak? Couple dia adalah yang paling rendah frekuensi. Bila paling rendah frekuensi, maksudnya apa? Tenaga pun kurang. Bila tenaga kurang, dia lalukan kita ni, tembus mata kamu ni, tembus telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ni, tak ada apa, tak efek. Okey? Dia lalu ni kat kamu, tapi tak efek. Okey? Microwave. Communication yang kuat sikit, kita pakai microwave sebab frekuensi makin meningkat lah. Frekuensi makin meningkat kat sini. Frekuensi sama dengan tenaga makin meningkat ni. Makin meningkat. So kalau kamu punya line macam radio senang putus. Tapi handphone biasanya kuat sikit. Handphone kuat sikit. Ataupun kalau guna GPS kuat sikit. Kalau bukit kena block dah radio. Tapi dia sebab tenaga dia kuat, dia hantar microwave. Okey? Jangan ingat microwave, so kamu kena fikir tukar dah pandangan. Microwave bukan yang microwave mak kamu tu. Okey? Dia kena tukar dah persepsi tu. Sebagai ahli sains, dia kena tukar dah. Microwave adalah dia guna microwave, dia bakar. Memang dia hantar micro tu, gelombang tu, dia lalu dalam ayam tu. Ayam tu lama-lama panas. Macam kamu lah handphone. Kalau kamu call lama, panas betul tak? Sebab kamu terima tenaga. Gelombang kan bawa tenaga, frekuensi. Lama-lama panas. So dia orang ni sama. Dalam microwave dia lalukan microwave banyak-banyak. So lama-lama pimai, ayam tu pun masak. Gitulah konsep dia. Begitulah konsep dia. Dia ada radar kat situ. Nak guna radar pun boleh. Radar kan? Radar aeroplane. So di sini yang dihantar adalah microwave. Infrared, remote control yang kamu dah guna. Night vision pakai lah. Night vision. Badan kita keluarkan cahaya. Sebab tu kan tadi kita tak nampak. Kalau kamu menampak, let's say lah, siapa dia yang dibuka hijab mata dia lebih sikit, dia boleh tengok infrared, dia boleh cover infrared, dia akan nampak muka cikgu ni macam lampu, glowing. Glowing sebab apa? Badan kita ada haba. Haba ni dia keluarkan cahaya sebenarnya. Dia ada dia own light, tapi light itu dia keluar, light ni, muka cikgu ni haba 37 darjah Celsius. Dia keluar cahaya dia adalah cahaya infrared. Lepas tu mata kita tak nampak. Tapi kalau siapa yang mata dia infrared, dia akan nampak apa? Muka dia tu dah glowing. Macam night vision. Night vision tu yang dia orang tengok. Sebab memang cahaya merah tu memang datang daripada badan dia, bukan daripada orang lain. Memang badan dia keluar macam cahaya tu. Panggil infrared. So source of light actually ya. Siapa yang ada haba biasanya dia boleh radiate elektromagnetik. Okey, cikgu bagi lagi example. Ni cahaya nampak yang kita boleh nampak. Fiber optik, tangkap gambar, semua bercolorful lah. Benda-benda yang colorful. Yang kuat sikit, UV. UV dia boleh nampak hardened tooth filling material. Pi tampal. Tampal tu dia
dia orang cakap apa? Layo. Layak. Layak ni dalam bahasa korang faham kalau sebut layak. Layo ni dia tembak lah. Macam kita ambil torchlight tu kita talarkan kepada material tu. Material tu akan harden bila dia kena UV light. Macam kamu duk guna ni lah, duk guna apa, hair dryer tu kan. Lama-lama jadi keras kan rambut. Macam tu lah dia. Tapi dia guna UV. So banyak lagi lah. Ni UV, check duit. Nampak? Duit tu bila dia masuk bawah UV, dia akan ada satu certain image yang akan timbul. Benda tu boleh nampak kalau dia respon dengan UV light saya. So sebab tu mahal benda ni. Kalau kamu nak buat duit palsu, kamu tak ada skill nak buat benda ni. Okay? Kamu tak ada skill nak buat benda-benda ni. Sebab benda tu expensive dan dia agak kompleks dihasilkan. So memang kerajaan saja yang boleh buat dan kopi dia hanya ada kerajaan. Dia punya orang panggil dia punya mold dia. Mold dia tu hanya ada kerajaan je tahu dan ada. Mold tu memang mold. Betul. Ataupun Juandais. Juandais demam kuning. Demam kuning pun yang ni juga. Yes. So dia orang akan guna UV light. Ini panjang cerita tapi nanti next time lah cikgu cerita. X-ray. X-ray boleh tengok kita punya broken tulang dia boleh tembus terus sebab tenaga dia kuat, dia tembus terus. So yang mana dia reflect itulah tulang kita. Gamma ni boleh bunuh sel, buat radioterapi ya. Buah yang cantik-cantik kena hati-hati. Kadang-kadang itulah gamma ray yang telah disinari dengan gamma ray. Okay, use in food processing industry so that food can last longer. Antara salah satu untuk bahan pengawet adalah diorang sinarkan dengan gamma ray semua makanan tu. Nampak cantik kan? Okey, ini satu lagi, X-ray. Kalau kamu pergi airport, dia orang masuk dalam satu barang airport punya scanner tu kan. Barang tu akan nampak macam ni. Memang X-ray punya kekuatan ya, dia boleh tembus. So benda-benda ni yang reflect dia boleh nampak. Okey, yang ni radioterapi, yang kemoterapi kan. Siapa yang kena kanser buat kemoterapi macam ni lah. Dia ada video tapi tak sempat masa tak mengizinkan. Yang tu that's all. Okay, that's all berkaitan dengan elektromagnet. Tak ada pengiraan apa. Okay, last but not least, try bagi tahu cikgu laju-laju lah. Kita dah masa kecederaan. Okay, A ni apa dia? Apakah gelombang dekat A? Gamma terbaik. B? Arif dia jawab. Yang lain? C? Orang lain lah. Arif jangan jawab. Orang lain pula. Microwave. Raihan terbaik. Fahmi terbaik. Microwave. Alright. Terbaik. Okay ya. Yang lain tu tak ada apalah. Okay. Arrange the electromagnetic wave below according to the order of increasing frequency. So siapa yang paling rendah dulu? Siapa yang paling rendah dulu? Radio. So radio nombor 1. Lepas radio, micro. Okay, micro nombor 2. Nombor 3, infrared. Nombor 4, X-ray. Nombor 5, gamma ray. Susunan dia menaik. Alright, terbaik. Itu sahaja elektromagnetik. Maka berakhir sudah bab 5. Buat latihan banyak-banyak lagi. Bawah tu boleh buat sendirilah. Tapi cikgu rasa tak ada apa pun. B sama dengan F lambda rasanya. Okay, cikgu rasa takat tu dulu perbincangan kita. Thank you very much. Thank you very much semua. Habis bab 5, pejam celik dah habis bab 5. Tanpa yang disangka-sangka, berakhir sudah bab 5. Okey semua. So minggu depan kelas akan sambung juga macam biasa.
Kita masuk sesi Julai, so daftar cepat-cepat. Ajak kawan daftar jugalah. So kita boleh ulang lepas habis nanti. Bab 6 bab terakhir dalam form 4. Lepas tu baru kita akan ulang, kita akan masuk soalan yang lebih-lebih padu, lagi power. Terbaik. Okey, semua sama-sama. Madiatul, Nurin Irdina, Arif, Raihan, Munir, cepat masa berlalu. Betul 3 bulan kan. Iman Daniel, Arif Zikri, okey sama-sama. Ariana, okey sama-sama. Okey salah ibu. Ahmad Munir, right. Tapi sekolah tak buka lagi. Okey. Sekolah buka tak buka, pembelajaran kita buka sentiasa. Okey. Cikgu mengajar kat school. Fahmi, cikgu tak ajar kat school lah. Cikgu memang full time fokus pada tuition saja. Terima kasih cikgu sama-sama. Okey, baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ingat semua. Amin. Cikgu doakan kamu. Bye semua. Assalamualaikum.